Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Hadirat tak ada kita ni, hadir pun seorang je, naik kameraman je. Lain hadir secara maya. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung bacaan kita dalam kitab hadis 40. Itulah hadis 40 berkaitan dengan Al-Quran. Hadis 40 berkaitan dengan Al-Quran. Terakhir kelas kita pada 21 hari bulan 10. 26 hari bulan 10. Pada siri yang ke-13. Hari ini kita akan masuk pada siri ke-14. Bahagian yang ke-6, iaitulah berkaitan dengan ikhlas kepada Allah dalam perbuatan. Ikhlas kepada Allah dalam perbuatan. Okey. Ni muka surat 118 kita. Jadi siapa-siapa yang baca PDF ni, kalau dia nak dapatkan buku yang asli, dia boleh tengok ni kulit dia. Okey, penulis dia Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari, Arba'un Al-Quraniyah. Ni buku dia. Cari yang asli lah, cari yang asli, dapatkan dia. Ni penulis ni. Boleh share link untuk beli. Kita tolong kempen buku ni. Belilah yang dapatkan yang versi bercetak juga boleh. Kita ambilkan, dapatkan yang PDF ni kerana mudah nak share di ni. Tapi bagi sahabat-sahabat, orang yang nak belajar Quran, kalau boleh didapatkan hadis 40 Quraniyah, kumpulan 40 hadis sahih, pilihan tentang keutamaan, kemuliaan, hukum-hukum, adab-adab dan hal terpenting yang berkaitan dengan Al-Quran. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Okay. Penulis di asal Syekh Ahmad bin Abdul Razak bin Muhammad Al-Ibrahim Al-Anqari. Okay. Asalnya bahasa Arab, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Okay. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tadi pada muka surat 118. Okey. Tak dapat share? Ya. Oh. Jadi tak nampak, dia orang tak nampak ni. Okey, boleh ambil link dia dalam komen . So sekarang ni orang tak boleh nampak skrin hari ni. Hari ni tak nampak skrin. Pagi tadi okey. Tak okey. Sebab okey. So muslimin dan muslimat tak dapat tengok link, saya tak dapat share skrin pada pagi ni. Tapi tak apalah, sama-sama dengarlah daripada kita. Hadis yang kita nak baca hari ni, hadis yang ke-32 dan ke-33 dalam bab ikhlas kepada Allah. Yakni ahli Quran ni, bila dia hafal Quran, bila dia belajar Quran, dia kena ikhlas kepada Allah. Dan ini merupakan syarat yang paling penting dalam mana-mana amalan. Apatah lagi dalam belajar Al-Quran. Okay, tanpa melengahkan masa, kita terus kepada bacaan kita pada hadis ini. Hadis ni hadis yang panjang, yang menceritakan balasan bagi orang yang riya dalam belajar Al-Quran. Balasan bagi orang yang riya, bagi yang dalam belajar Quran. Okey. Kita baca hadis dulu, lepas ni kita terangkan apa erti ikhlas dalam belajar Quran,
dan apa erti riak atau bahayanya riak dalam belajar Quran. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya bacakan dulu sepintas lalu hadis yang panjang. Harap-harap boleh bersabarlah dengar. Kalau tak faham bahasa Arab. Kalau faham bahasa Arab, ia lagi seronok untuk dibaca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fil hadits at-tawil qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Abu Hurairah kata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna awwalan nas, sesungguhnya manusia yang pertama, yuqda diadili, dibalas pada hari kiamat. Pertama sekali, orang yang akan diadili, dihukum, dibalas pada hari kiamat. Rajulun ustushhida, seorang lelaki yang meninggal kerana mencari syahid. Meninggal kerana mencari syahid. Maknanya dia pergi perang, mati syahid. Mati untuk mencari syahid. Fa'utiya bihi, didatangkan lelaki tersebut. Didatangkan mana ni? Datang dari mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Maka Allah memperingatkan kepada dia akan nikmat-nikmat yang Allah bagi kepada dia selama dia hidup di dunia. Fa'arafaha, lalu dia pun mengaku dan kenal betul itu nikmat yang Allah bagi kepada dia. So apa yang dia dapat dekat rumah, kesihatan, pakaian, makanan, semua Allah kata, kamu dah dapat begini kan. Allah perkenalkan kembali nikmat yang Allah bagi kepada dia selama hidup di dunia. Fa'arafaha, lalu dia pun kenal dan dia mengaku itu nikmat yang dia dah dapat di dunia. Lalu Allah Ta'ala tanya, qala fama amilta fiha. Yang ni yang bahaya. Allah Ta'ala kemudian tanya, apa yang kamu lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Kamu dah dapat nikmat, apa yang kamu buat? Kamu dah dapat nikmat, apa yang kamu buat? Okey. Qala, dia pun jawab, qataltu fika hatta ustushhidtu. Aku telah berperang keranamu ya Allah, sehingga aku mati syahid. Qala, maka Allah jawab, Allah kata, kadzabta, kamu berdusta. Kamu berdusta. Qala walakinnaka kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqala jari'un. Kamu berdusta, sebaliknya kamu berperang supaya dikatakan jari'un, kamu ni orang yang berani, atau hero, atau pahlawan, atau wira dan seumpama dengannya yang kita boleh terjemahkan dengan lafaz yang banyak. Tapi maknanya orang ni berperang untuk mendapat pujian dari manusia. Tak kisahlah nama title dia. Nabi bagi sebut ni jari'un. Berani dia tu. Untuk dapat pujian, wira, hero dan seumpama dengannya lah. Faqad qila, dan telah pun dikatakan begitu waktu hidup kamu di dunia. Kamu nak suruh orang panggil kamu, nak panggil orang nak suruh orang panggil kamu wira, memang dia dah bagi pun gelaran wira kepada kamu. Oh, dia ni perwira negara. Kamu nak dapat panggilan hero, dia orang nak bagi tahu, oh inilah hero kita. Okey. Lalu apa yang kamu niatkan dah dapat. Kamu niat nak suruh panggil kamu wira, dan kamu dah dapat apa yang kamu hajatkan. Itu orang memang panggil kamu wira. Kemudian thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Lalu diperintahkan malaikat untuk mengambil
orang yang mati syahid ni, mati konon-kononnya mati syahid, kemudian ditarik dengan wajahnya, makna ditarik dengan wajahnya tersembam, kemudian atau wajahnya ke tanah, sehinggalah dia dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadhu billah. Selesai orang pertama. Siapa dia? Orang lelaki yang berperang, niat nak mati syahid. Bukan niat nak mati syahid, konon-kononnya mati syahid, tapi bila di hadapan Allah, Allah buka rahsia dia bahawa dia sebenarnya berperang supaya dikenal orang, dipuji orang sebagai wira. Lalu Allah tak terima, dia dapat tak pahala syahid? Dia tak dapat. Sebab apa? Dia bukan niat kerana Allah, sebaliknya dia niat dapat pujian manusia. Apa kesudahan dia? Dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadhu billah. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita daripada berlaku perkara yang sama. Okey, habis dekat hadis tu? Tak habis lagi. Hadis ni panjang. Datang pula orang yang kedua. Ini golongan pertama yang akan dibalas, dihukum pada hari kiamat kelak. Datang pula golongan yang kedua. Itu orang yang kedua. Wa rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al qur'ana. Seorang lelaki yang belajar ilmu, okey, wa 'allamahu, dia mengajarkan ilmu, wa qara'al Qur'an, dan dia membaca Quran. Dia belajar ilmu, dia mengajar ilmu, dan dia baca, dia sendiri baca Quran. Termasuklah juga orang yang termasuk ilmu tadi, belajar Quran, mengajar Quran, baca Quran, dan seumpama dengannya ilmu-ilmu yang berkait dengan agama. Okey. Lalu orang ni pun dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah Taala buat? Allah Taala buat kepada dia sama seperti yang Allah buat pada yang pertama. Mula-mula Allah peringatkan dia dengan nikmat yang dia dah dapat. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Lalu Allah perkenalkan kepadanya, peringatkan kepadanya nikmat yang Allah bagi, dan dia pun kenal lalu mengaku. Kamu dah ada harta ni? Ada. Rumah begini? Ya. Kereta begini? Ya. Pasangan hidup macam ni? Ya. Apa lagi? Kamu dah dapat masuk sekolah sini? Ya. Duduk orang bagi makanan, jamu makan? Ya. Semua Allah Ta'ala tanya dia nikmat selama dia hidup. Kamu ada mata? Ya. Ada telinga? Ya. Ada mulut? Ya. Ada kesihatan? Ya. Ada masa? Ya. Allahu Akbar. Allah Ta'ala tanya belaka nikmat kita. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setelah Allah Ta'ala peringatkan dia dan dia mengaku nikmat-nikmat Allah, marilah soalan yang sangat mencabar macam tadi. Fama 'amilta fiha? Apa yang kamu buat dengan nikmat yang Allah bagi? Maka lelaki tadi dulu cari, maka jawapan dia apa? Dia kata ta'allamtu ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'ana. Dia kata, aku dulu waktu aku hidup dengan nikmat yang Allah bagi ni, aku belajar ilmu, aku mengajarkan ilmu, dan aku baca Quran. Semua tu aku lakukan untukmu ya Allah. Belajar, mengajar, baca Quran untukmu, keranamu ya Allah. Apa Allah Ta'ala jawab? Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'un. Kamu dulu belajar ilmu supaya dikatakan, oh, orang ni dia ni alim, dia ni pandai, dia ni tok guru, dia ni ustaz hebat, dia ni tok syekh, dia ni, supaya dikenali sebagai alim. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu baca Quran hatta
hatta liuqal, supaya dikenal huwa qari'u, dia ni qari, dia ni pandai dia baca Quran, sedap suara dia, qari dia ni rupanya, oh ahli Quran dia ni rupanya, oh pandai dia. Maknanya dia nak dipuji orang dengan gelaran qari, yang tadi nak dipuji sebagai gelaran alim. Jadi tak kisahlah pujian bentuk mana, mungkin berubah-ubah. Orang ni kata, oh dia ni alim, orang ni kata tok panggil tok lebah, orang ni panggil tok guru, orang ni panggil ustaz, orang ni panggil ilmuwan dan seumpama dengannya. Okey, nak dapat title doktor dan seumpama dengannya boleh jadi. Tok guru, tok lebah, tok syekh. Tak kira lah ngaji mana, sama ada ngaji universiti kau, ngaji pondok kau, ngaji mana kau. Tapi bukan salah tempat pengajian tu. Masalah dia dalam hati dia tu, dia belajar supaya dikenali dengan gelaran seumpamanya, iaitu alim ataupun seumpama dengannya. Ngaji Quran pula supaya dikenali qari. Oh dia ni qari, dia ni sedap dia baca Quran. Kampung kita ni hak paling sedap kali ngaji Quran dia lah. Dia mengaji tu supaya orang puji dia. Apa berlaku? Allah Ta'ala kata, faqad qila. Dulu kan atas dunia orang dah bagi apa yang kamu nak. Makna orang dah panggil kamu. Kamu nak panggil orang nak dipanggil alim, orang dah panggil kamu alim. Kamu nak dipanggil qari, orang dah panggil kamu qari. Jadi hari ni tak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Kemudian thumma umira bihi, diperintahkan malaikat untuk bawa dia ni, fasuhiba ala wajhihi, ditarik dengan wajahnya ke tanah, thumma ulqiya finnar, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Okey, campakkan kepada api neraka. Selesai dua orang. Habis ke? Ada seorang lagi. Dalam hadis ni panjang ni. Ada seorang lagi, kemudian dia panggil seorang lagi, iaitu lelaki yang banyak harta dan suka bersedekah. Dia pun panggil menghadap Allah Ta'ala. Okay. Boleh jadi dia panggil pun serentak Allah Ta'ala ni, tak ada masalah, bukan kata tunggu giliran. Boleh saja Allah Ta'ala adili secara serentak semua sekali, tak ada masalah bagi Allah. Sebab tu dalam hadis sebut warajulun, dan bukan kemudian. Cuma di sudut penceritaannya saya sebut seorang demi seorang. Dari sebut nak berlaku tu, dia boleh saja berlaku dalam satu masa yang sama. Allah mengadili jutaan hamba dia, berbilion hamba dia dalam satu masa yang sama. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi marilah yang ketiga. Ketiga ni orang ada harta, kemudian dermawan dia ni. Allah Ta'ala buat benda yang sama. Allah Ta'ala tanya dia, Allah Ta'ala panggil dia menghadap, Allah Ta'ala perkenalkan nikmat yang Allah dah bagi selama dia hidup di dunia. Dia pun mengakulah, Allahu Akbar, betul lah nikmat-nikmat yang kita ada ni nanti akan ditanya oleh Allah. Nanti Allah Ta'ala tanya, daripada mu dapat, ke mana kamu gunakan, itulah dia. Jadi Allah Ta'ala tanya, apa yang kamu dah buat dengan harta yang banyak yang aku bagi ni? Ni orang kaya ni, banyak orang kaya ni, dia dapat harta macam ni. Allah Ta'ala akan tanya dia, apa yang kamu buat dengan harta nikmat yang aku bagi? Lalu yang ketiga ni pun jawab, aku sedekah, aku bagi infak, aku bagi kepada orang kerana Allah, fi sabilillah. Allah Ta'ala jawab, dusta, bohong kamu. Sebenarnya kamu bagi supaya dikenal orang kamu ni orang yang dermawan. Orang baik hati. Orang yang murah hati. Orang yang perhati, macam-macam lah. Yang penting nak dapat pujian orang. Maka Allah Ta'ala tak terima amalan yang dia buat. Kemudian diperintahkan malaikat untuk bawa dia, diseret dengan wajahnya ke tanah, kemudian dicampakkan ke dalam api neraka. Wal'iyadzubillah.
Jadi hadis ni hadis yang panjang, hadis yang panjang, sahih. Hadis ni hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan berdasarkan hadis ni kita dapat satu kesimpulan. Apa dia kesimpulan atau dapat satu pengajaran? Iaitu hadis ni mengandungi isyarat yang sangat serius untuk kita perhatikan niat kita. Biarlah niat kita ni benar-benar ikhlas dalam beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Okey? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bermaksud hadis ni untuk menghalang kita. Kalau macam tu, takut nak jadi orang yang hafal Quran. Takutlah nak jadi orang yang mati syahid, nanti Allah Ta'ala tak terima. Habis itu, dia pun tak jadi ngapa Quran. Bukan hadis ni penghalang untuk orang pergi buat amal tu, tak. Tapi hadis ni memberikan peringatan supaya bila kita jadi ahli Quran, bila kita hafal Quran dan seumpama dengannya, perhatikanlah niat kita. Biarlah betul-betul ikhlas kerana Allah. Macam mana ikhlas kerana Allah tu? Sekejap lagi kita bincang. Okey? Macam mana ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala? Sekejap lagi kita bincang. Okey. Apa erti ikhlas kerana Allah? Ikhlas ni apa dia? Makna dia sebenar-benarnya makna ikhlas. Ikhlas ni makna murni, suci. Khulasah, bahasa kita kalau bahasa Arab, khulasah ni makna inti kepada semuanya. Ni setelah dibuang noda-noda dia, ni pati dia, pati. Pati ni dah buang hampah, buang benda kotor, buang benda hak tak perlu. Tinggal pati dia ni, benda-benda yang betul-betul hak kita nak. Jadi ikhlas ni setelah kita buang semua benda syirik, yang tinggal tu ikhlas. Syirik tu maknanya syirik besar ke syirik kecil ke kita buang. Antara syirik kecil ialah pujian tadilah, riak. Jadi bila kita buang riak, perasaan nak orang puji, nak orang kenal kita, nak dapat pingat, dapat anugerah, nak dapat habuan dunia, kita buang semua tu, tinggal buat amal ni hanya semata-mata kerana Allah, barulah dia panggil ikhlas. Kalau orang tu dia niat kerana Allah, ada juga patut tak buang. Dia buat kerana nak dapat habuan dunia, dia tak buang benda lain. Jadi benda tu berkongsi dengan Allah. Itu nama dia syirik. Syirik kecil. Sebab tu itu nama dia riak tu. Kalau dia buat tidak kerana Allah, tak ada langsung kerana Allah, dia buat tu kerana makhluk, kerana manusia, tak ada niat pun kerana Allah, maka itu adalah amalan yang sia-sia. Pasal apa? Pasal manusia tak boleh bagi kepada dia apa-apa. Itu adalah kufur, ingkar, kerana dia buat sesuatu tak ada langsung niat dia kerana Allah. Ni perangai orang kafir lah. Jadi ikhlas ni hanya semata-mata kerana Allah. Buang segala yang tepi-tepi ni selain daripada Allah, buang. Di mana berkata Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nasi riya'an wal amalu min ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu minhuma. Fudail bin Iyad kata, meninggalkan amalan kerana manusia itu riya. Bila kita aku nak buat ni, tapi ada orang tengok, tak jadi nak buat. Pasal apa? Takut manusia puji. Mu tak buat tu lah nama dia riaknya. Pasal apa? Sebab memikir kepada manusia. Aku tak sayang ngaji, nanti kalau aku ngaji orang kata aku ni pandang ngaji. Riak lah tu nama dia. Pasal apa? Memikir kepada manusia. Takut manusia puji, kamu tinggalkan amalan tersebut. Maknanya kamu meninggalkan amalan yang Allah suruh
kerana manusia. Nampak tak? Wal amalu min ajli nasi syirkun. Tapi kalau kamu beramal untuk manusia, sebab manusia tengok, tu dah sampai ke tahap kamu syirik kepada Allah. Ikhlas ni, riak pun tak nak, syirik pun tak nak. Habis tu, kita kena buat yang Allah Ta'ala suruh tanpa kita niat nak dapat habuan dari dunia ataupun pujian manusia. Buatlah kerana Allah semata-mata. Oh, payah gitu Ustaz. Memang payah pun. Ikhlas ni benda yang payah. Sebab tu dia maha hati kita ni, Allahu Akbar. Kadang-kadang kita rasa kita ikhlas dah, tapi rupa-rupanya tidak ikhlas lagi. Kita ni ikhlas, duduk di mulut je ikhlas kita. Tapi dalam hati hanya Allah Ta'ala yang tahu. Duk mulut semua orang boleh kata dia ikhlas. Macam kita semayang lah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Setengah orang tu sebut mulut nah dia ikhlas. Macam mana? Usalli fardadh zuhri 4 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Oh, saja aku semayang fardhu zuhur 4 rakaat. Ikut imam, tunai, adaan, makmuman, secara tunai, tunai, bukan qada, makmuman, ikut imam, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Setengah-setengah orang tu pergi, bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala ni aku buat. Mulut yang kata, dalam hati kita tak tahu. Hanya Allah Ta'ala yang boleh bagi tahu apa yang ada dalam hati. Jadi kadang-kadang memang payahlah nak boleh ni ikhlas ni. Sebab apa payah? Sebab dia berkait dengan hati kita, yang sifatnya berbolak-balik. Yang kadang-kadang kita suka bila orang puji kita. Kadang-kadang kita rasa, seronok bila orang sebut kebaikan kita. Sehingga menyebabkan kita rasa, kalau orang puji sedap ni. Kita pun akhir sekali baca untuk mendapatkan pujian manusia. Siapa buat begitu? Akhirnya Allah Ta'ala kata kepada dia, mungkin dulu nak orang puji, dapatlah pujian, jangan minta dengan Allah pahala pada hari ni. Akhirnya orang ni dihumbankan ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Allahul Musta'an. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitulah buat kerana Allah sungguh-sungguh dan tidak terpengaruhi dengan pujian manusia ataupun celaan manusia. Okey. Macam mana kita nak tahu? Kita nak tahulah, apa ada tak tanda-tanda yang menunjukkan keikhlasan dalam hati? Macam mana kita nak tahu? Kadang-kadang ikhlas ni memang kita tak boleh tahu hakikat dia, muka barang dalam hati. Tapi ada tak tanda-tanda dia yang boleh menampakkan apa yang ada dalam hati kita tu betul ikhlas ke tidak? Ada ke tak? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, jawapan dia ada. Jawapan dia ada. Macam mana? Jawapan dia ada. Macam mana tu tuan-tuan yang dirahmati Allah? Jawapan dia dalam ikhlas ni, antara tanda dia ikhlas ialah orang ni senantiasa bersama dengan Quran walaupun tidak ada orang melihat dia, walaupun tidak ada orang puji dia. Dia senantiasa baca Al-Quran. Itu nombor satu sekali. Nombor satu sekali. Tanda dia ikhlas. Dia bukan kerana orang, dia buat betul-betul kerana Allah. Orang kata, orang puji ke, orang tak puji, kalau ustaz suruh ke, ustaz tak suruh ke, dia memang nak baca Quran. Allahu Akbar.
Ni betul kerana Allah. Tengok ada setengah-setengah orang tu kita tengok dia ni tak masuk ngaji sekolah tahfiz pun, tapi memang dia minat Quran, sehingga dia baca Quran, hafal Quran secara keinginan dia sendiri. Dahsyat tuan-tuan. Tapi cabaran tu tak selesai gitu. Bukanlah kata bila dah hafal Quran confirm dah dia ikhlas. Tak. Lepas daripada dengar hafal Quran, dia baca Quran pula, orang dengar dia sedap, mari pula syaitan duk cucuk situ. Mari pula syaitan duk cucuk di situ. Apa lagi? Mana kat dia saya tahu. Jadi orang yang ikhlas dalam membaca Quran ni, dia akan berusaha untuk beramal pula dengan Quran. Untuk beramal dengan Al-Quran. Mana tu? Jumpa dah kabel. Pergi itu salam tu kan? Pergi, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Kita punya kameraman ni sanggup nak suruh tuan-tuan dapat nampak skrin ni. Dia pergi kejar lari sampai di baitul salam tu, mari ambil kabel nak suruh nampak ni. Masya Allah. Baik, dah nampak dah? Okey. Waqad awrada al-Imam al-Qurtubi. Waqad awrada al-Imam al-Qurtubi fi kitabih al-Qayyim at-Tadhkar fi afdal al-adhkar anna Abdullah bin Amr qala la yanbaghi li hamil al-Qur'an an yakhudha ma'a man yakhudh ولا يجهل مع من يجهل ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن لأن في جوفه كلام الله كما ذكر آدابا ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه بها نخلصها nulkhisuha talkhis, yakni bukan takhlis, talkhis, kami ringkaskan. Dia kata Al-Imam Al-Qurtubi daripada Abdullah bin Amr, tidak sepatutnya orang yang ada padanya Quran, ya salam ni kena atas batang hidung ustaz sendiri dia ni. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tak sepatutnya ahli Quran yakhudu ma'al khaw ma'a man yakhud, tenggelam bersama dengan orang yang tenggelam. Makna leka bersama dengan orang yang leka. Orang tu leka duk main TikTok, dia pun leka juga main TikTok. Tak patut ahli Quran leka. Orang ni main Facebook, dia pun alik main Facebook juga. Sudah ustaz kena dah tu, main Facebook kuat tu. Pasal apa? Tak patut. Wala yajhalu ma'a man yajhal. Tidak sepatut juga dia melakukan kejahilan bersama dengan orang jahil. Orang jahil buat begini, dia pun ikut buat juga seperti mana orang jahil buat. Tak patut. Walakin ya'fu wa yasfah, akan tetapi dia bersikap memaafkan, bersikap bermudah-mudahan dengan orang. Lihaqqil Quran, kerana hak Al-Quran yang ada pada dada dia. Seperti mana Imam Al-Qurtubi meletakkan beberapa adab bagi ahli Quran untuk menjaga adab-adab tersebut. Ini termasuk ikhlas dalam
belajar Al-Quran. Pertama, nombor satu sekali, ahli Quran ni kalau dia ikhlas, dia senantiasa bertemankan Al-Quran, dia tak tinggal Quran dia. Betul dia sayang kepada Quran dia tak tinggal. Mana ada je hari-hari dia baca je Quran dia. Kerana dia ikhlas kerana Allah. Bukan sebab orang, bukan sebab pujian. Orang ada ke orang tak ada ke, pada dia sama je. Akhir dia buat tu kerana Allah. Siangnya, malamnya, dalam solatnya senantiasa baca Quran. Kita naik kereta pak dengar baca Quran dalam kereta. Kalau dia malas baca Quran sekalipun, dia pasang radio Quran. Kalau dia pasang radio lagu, dugudung. Itu maknanya dia ni leka bersama dengan orang leka. Ahli Quran tak sepatutnya gitu. Okey? Ahli Quran ni sepatutnya berbeza dengan orang lain. Yang kedua, tanda dia ikhlas ni tanda ni kita tak kata bila dia buat gitu confirm dah dia ikhlas, tak. Ikhlas ni hanya Allah Taala je boleh tahu. Benda dalam hati. Kita ni kita sebut tanda. Tanda ni boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Tapi kalau tak ada tanda langsung, yang tu lagi jauh lagi dah daripada ikhlasnya. Tanda pun tak ada. Yang kedua, yang bagi lahu an yakuna khaifan min dhanbihi rajian afwa rabbih. Orang yang ahli Quran ni tanda dia ikhlas kerana Allah, dia sangat takut kepada dosa. Quran ni ada dalam dia kan, dia sangat takut kepada dosa. Takut pada dosa ni sebab apa? Apa kaitan dengan Quran? Pertama, kerana dalam Quran tu adanya hukum, perintah dan larangan. Jadi dia takut langgar apa yang Allah Ta'ala larang dalam Quran. Dia takut tinggal apa yang tu dia satu. Yang kedua, dia berkait dengan sifat Quran tu dengan dia. Kalau dia banyak buat dosa, Quran ni akan lari daripada dia dan Allah akan hukum dia dengan dilupakan padanya Quran. Jadi kalau dia tiba-tiba tak ingat Quran, dia kena cek balik. Aku ni ada dosa apa ni? Ada dosa apa yang menyebabkan aku ni lupa? Kita mau lalu nak lupa ni. Allahul Musta'an. Sebagaimana zikir ataupun syair Imam Syafi'i, dia mengadu kepada syakautu ila waqi'in, aku mengadu kepada Waqi', Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Wisu'i hifzi, dengan buruknya ingatanku, aku jadi banyak lupa. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, dia pun kata kepada aku, tinggalkanlah maksiat. Wa 'allamani bi anna ilmallahi nurun, dan dia ajarkan kepadaku bahawa ilmu Allah itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Jadi itu tanda ikhlas. Dia ni ahli Quran, dia benci kepada dosa. Sebab apa? Sebab dia sayang. Aku takut nanti dia buat dosa, Quran tu hilang daripada dia. Quran tu hilang daripada dia. Jadi ahli Quran kalau dah lupa tu banyakkanlah istighfar. Boleh jadi ada yang kita buat salah tu kita pun tak sedar, sehingga akhirnya Allah Ta'ala jauhkan Quran tu daripada kita. Tanda yang ketiga, yang bagi lahu an yakuna hamidan lillahi wa li ni'amihi. Dia patutnya dia banyak bersyukur kepada Allah sebab Allah bagi kepada dia Quran. Senantiasa syukur semua. Tak ada kata, "Aulah ahli Quran ni kita susahlah ini jadi ahli." Tak boleh. Ahli Quran ni dia kena syukur. Alhamdulillah, Allah jadikan kita pada ahli Quran. Soal rezeki ni Allah Ta'ala dia tahu belaka. Allah Ta'ala dah jamin. Kemudian, wa yanbaghi lahu an yakuna aliman bi ahli zamanihi. Wa yanbaghi an yakuna ahammu umurihi indahu al-wara'u fi dinihi. واستعمال تقوى الله ومراقبته فيما أمره به ونهاه
thumma awrada qawla a'lamis sahabah bi kitabillah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yanbaghi liqari'il Qur'an an yu'rafa bilailihi idhan nasu naimun wa binaharihi idhan nasu muftirun wa bibukaihi idhin nasu yadhakun wa bisamtihi idhin nasu yakhudun wa bi khushu'ihi idhin nasu yakhtalun wa bihuznihi idhin nasu yafrahun. Dia kata dia patut jadi orang paling alim daripada zaman dia dan paling warak, patutnya ahli Quran, paling warak. Di mana sebagaimana kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sepatutnya ahli Quran ni dia dikenal dengan malamnya yang hidup sewaktu manusia lain tidur. Dia kenal dengan siangnya dengan puasa ketika orang lain makan dengan senang dan tahu. Dikenal dengan tangisannya ketika manusia lain bergelak ketawa. Dikenal dengan diamnya sewaktu manusia lain duk cakap sembang sampai ke hujung dunia, tak ingat dunia. Dikenal dengan khusyuknya bila manusia lain lalai dan alpa. Dikenal dengan kesedihannya di saat manusia lain bergembira dan bersukaria. Pasal apa? Sebab ahli Quran dia tahu apa yang orang lain tak tahu. Thumma dzakara al-Qurtubi beberapa lagi akhlak dan sifat merujuk kepada ahli Quran yang menjadi tanda kepada ikhlasnya dia. Kalau dia ikhlas, insya-Allah akhlak dari Quran tu terzahir dalam anggota dia. Jadi kurang ketawa, jadi orang yang bijaksana, orang yang lemah lembut, orang tidak berkehendak kepada dunia, orang yang merendah diri kepada orang fakir, orang yang tak suka berdebat dan berjidal. Ini adalah akhlak sahibul Quran, dan semua akhlak ni akan ada insya-Allah apabila dia ikhlas dalam membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Payahnya nak cari tuan-tuan. Baik. Nampak dah? Daripada skrin saya ni, kita pergi kepada pelajaran dari hadis. Hadis mana? Hadis yang tadi saya baca, 3 orang yang pertama akan dihitung pada hari akhirat nanti. Jadi pelajaran dari hadis yang pertama, barang siapa yang belajar hanya agar orang lain menyebutnya sebagai seorang alim, dia belajar nak suruh kata dia ni alim, seorang mujtahid, seorang allamah. Gelar-gelar ni berlaku ni hebatlah ni, tok guru, tok syekh, tok lebah, macam-macam ni. Maka amalan itu hanya sia-sia dan kita berlindung dari Allah dari sifat tersebut. Dan dialah orang yang pertama kali akan dihukumi kemudian diseret ke dalam api neraka, dan menjadi orang yang paling tercela di hari kiamat disebabkan kebohongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 23. Dan kami akan perlihatkan segala amalan yang mereka kerjakan, wa qadimna ila amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Setelah kami tunjuk kepada dia amalan yang dia kerjakan, kami jadikan amalan itu bagaikan debu yang berterbangan. Tuan-tuan tengok amalan tu datang tiba-tiba hilang sap. Macam kita tengok orang tengok buat cerita kan, kadang-kadang berkecai jadi debu. Cerita apa nampak? Avenger. Kita Avenger. Tengok nampak orang tu kat sikit-sikit jadi debu. Akhir berterbangan, sia-sia, tak ada apa.
Allah Ta'ala kata, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu. Tengok hari akhirat amalan tu banyak bertimbun-timbun, tapi dengan tidak ikhlas akhirnya amalan tu vanish. Dia pun menghilang bagai debu-debu yang berterbangan. Pasal apa? Sebab niat dia yang tidak ikhlas. Nak kalau kita lagu tu? Tak nak. Faedah yang kedua, dan telah disebutkan balasan bagi orang yang mencari ilmu tidak diniatkan kerana Allah, seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Daud dan Ibnu Majah dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'urfal jannata yaumal qiyamah." Maksudnya, barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya mencari redha Allah dengannya, dia cari ilmu yang sepatutnya ilmu tu untuk mencari redha Allah, akan tetapi dia tidak mempelajarinya melainkan untuk mendapat segelintir, sekelumit, secebis dari harta dunia, maka dia tidak akan mendapat mencium wangian atau haruman syurga pada hari kiamat. Orang yang buat sesuatu patutnya kerana Allah, dia buat lain daripada Allah, orang ni dia tidak akan dapat cium bau syurga. Siapa kata ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Ulasan. Maka wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk senantiasa meluruskan niatnya hanya untuk Allah dalam segala hal, khususnya dalam menuntut ilmu, dan janganlah dia memerhatikan omongan, perkataan manusia tentang dirinya. Sebaliknya teruslah fokus hanya untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Faham? Hadis yang ke-33. Quran ni sama ada dia memberi kebaikan kepada kita bila kita jaga, atau kalau kita tak ikhlas atau tak jaga baik-baik, dia jadi musibah pula ke atas kita. Hadis ni berbunyi macam mana? An Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Qur'anu hujjatul laka aw 'alaika, kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Hadis ni panjang pada asalnya, hadis panjang tapi diambil sedikit daripada hadis tersebut. Diriwayatkan dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Quran adalah hujjah untukmu atau ke atasmu. Hujjah yang membantu kita, membela kita, ataupun hujjah yang mendakwa kita. Semua manusia berusaha, ada yang menjual dirinya, dengan itu dia memerdekakan dirinya sendiri atau menjerumuskan dirinya. Jadi maknanya semua kita ni orang yang berdagang dengan Allah. Dia jual diri dia. Sama ada dia berjaya memerdekakan diri dia atau menjerumuskan dirinya. Maknanya sama ada dia berjaya lalu dia masuk syurga, ataupun dia tak berjaya lalu dia terjerumus ke dalam api neraka. Baik, pelajaran dari hadis ni. Jadi kita dah tahu tentang bab ikhlas ni dalam belajar Quran. Jadi kena ikhlas sungguh-sungguh lah. Semua orang lah, tak kira lah dia ustaz ke, dia anak murid ke, dia duduk di sekolah tahfiz ke, tidak duduk di sekolah tahfiz ke. Even kalau dia ni tak imam kampung sekalipun, makmum, kita tak imam, makmum kampung sekalipun,
dia tetap kena jaga diri dia dengan jaga dirinya berkaitan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Kena berlaku. Dia kena berlaku. Jangan kata saya tidak hafiz Quran. Tak, kalau cara hak tak hafiz, kena ikhlas juga cara tak hafiz. Tapi bila orang dah hafiz, orang khatam Quran, dia kena ikhlas cara khatam. Jadi pelajaran dari hadis ni, Al-Quran akan menjadi penolongmu di hari pembalasan jika kamu percaya kepadanya, yakni tidak mendustakan ayat-ayatnya, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi kalau kita ni percaya kepada Quran, buat apa yang Quran suruh, tinggal apa yang Quran larang, yakni Allah Ta'ala lah, daripada dalam Quran tu, sama ada larangan ataupun perintah, umumnya datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kamu percaya kemudian buat ni, Quran akan jadi penolong untuk kamu di hari akhirat. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam firman-Nya surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Sesungguhnya telah datang kepada kalian cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keredaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gelita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka dengan jalan yang lurus. Laqad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur wa yahdihim ila siratim mustaqim. Okey, biidnih, minadh-dhulumati ila nuri biidnih wa yahdihim ila siratim mustaqim. Okey, faedah kita yang kedua, Al-Quran juga kalau tak jaga, kalau tak ikut dia, kalau tidak ikhlas dalam belajarnya, Quran itu akan menjadi musibah dan melaknatmu di hari pembalasan. Wal'iyadzubillah. Kita berlindung dengan Allah daripada keburukan ini. Itu apa dia? Orang yang nanti dia dulu atas dunia belajar Quran, tapi hari akhirat dia kena dakwa oleh Al-Quran. Bukan Quran tolong dia tak, Quran dakwa dia. Yang menjadi penyesalan dan kerugian. Dia jadi menyesal pula, jadi rugi pula. Rugi baca Quran kau? Tak, baca Quran tak rugi. Rugi kerana berpaling dari Quran, mengabaikan perintah Quran, tidak baca Quran, dan tidak menjalankan perintah dan tidak meninggalkan larangannya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha ayat 124 sampai ayat 127. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Jadi orang berpaling dari Quran ni, kehidupan dia sempit jadi. Dan bila hari akhirat pula bangkit-bangkit dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Allah, kenapa aku buta? Dulu kan aku dapat melihat. Allah Ta'ala kata, sebab dulu datang kepadamu ayat-ayat Quran, kamu tak pandang dia, kamu abaikan dia, maka hari ini jadilah kamu seperti mana kamu dulu mengabaikan. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Jadi muslimi dan muslimat yang dirahmati Allah, hati-hati. Quran ni kita duduk persimpangan, sama ada dia jadi orang membantu kita hari akhirat ataupun menghujung.
Oh, ada kata kalau gitu ustaz, tak payahlah ngapa Quran kalau gitu, baik tak payah. Mana ada baik tak payah? Baik tak payah tu berlaku apabila benda yang kita dapat dengan buat dengan kita dapat dengan tak buat tu sama. Tapi sekarang ni orang yang tak baca Quran dengan orang baca Quran jauh sangat beza. So kalau kita kata takut tak payahlah baca Quran, tak, kita sudah melepaskan kebaikan yang sangat banyak apabila kita baca Quran. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, ulasan dia. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ini adalah pemberi syafaat yang dikabulkan. Kita faham? Dan juga hujah yang dibenarkan. Al-Quran boleh jadi pemberi syafaat, dia juga menjadi hujah. Barang siapa menempatkan Al-Quran di depannya sebagai penunjuk jalan, maknanya Quran duduk depan dia, apa yang dia nak buat, Quran jadi petunjuk, maka ia akan menuntunnya, Quran akan pimpin dia ke syurga. Dan barang siapa menempatkan Al-Quran di belakangnya, Quran tak belakang, dia buat dulu, Quran kemudian, nanti kita fikir kemudian, Quran dia tak belakang, sehingga menyia-nyiakan, akhirnya bila dah hidup dalam keadaan tu tak cara mana dah ke Quran, tak peduli dah, maka Al-Quran itu akan menyeretnya ke dalam neraka. Yang ni kena hati-hatilah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi kita mintalah kepada Allah sesungguh-sungguhnya agar Allah jaga hati kita dan niat kita dalam beramal, terutamanya orang yang berada dalam bidang Al-Quran. Betul kita tak boleh cek ikhlasnya seseorang, tapi ada tanda-tanda yang mungkin kita boleh jadikan sebagai panduan dan sandaran buat kita agar kita tak jadi orang yang riya atau tidak ikhlas dalam membaca Al-Quran. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dua hadis yang hari ini kita akan masuk nanti pada pertemuan akan datang, keutamaan membaca surah-surah tertentu. Okey. Saya tanda dekat sinilah. Hari ini berapa bulan? Kat PQDM. Jazakumullah khairan ni puak-puak ahli kumpulan PQDM ni yang sangat istiqamah dan sudi untuk menaja kelas ni. 2 bulan 11 kita ni sama je satu dengan Palang tu. CD ke-14 tinggal satu. Okey. Jadi alhamdulillah saya mungkin tak buka soalan lah kot. Kalau ada nak tanya kemudian mungkin lah. Tapi sebab saya ini kena berhenti awal, ada urusan nak kena mengiringi ayahanda ke IJN, sama-sama lah pakat doakan dia buat susulan untuk nak sudah betul tengoklah hasil daripada operation bypass yang dia dah buat sebelum ni. Moga-moga Allah Ta'ala sembuhkan dia seperti sedia kala atau seperti sebelumnya, dan Allah Ta'ala menjadikan kita semua juga dari orang yang dikasihi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.